Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Para penonton yang dihormati sekalian, berjumpa kita lagi tuan-tuan. Kita dah semula bersiaran pada 26 hari bulan. Hari ini 29 hari bulan, 26, 27, 28, 29, tuan-tuan hari yang keempat dan besok hari yang kelima. Kita bersiaran, tuan-tuan, ini fasa 2 ataupun season 2, the second season. Musim yang kedua, musim yang pertama telah berlalu sampai di awal Syawal. Setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan kita ke udara. Setiap pagi, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Dan ada 200 ilmuwan-ilmuwan, agamawan-agamawan, profesional-profesional yang minat kepada agama menyertai kita bersama-sama. Dan mereka terus akan menyertai kita. Bila kita mendirikan kompleks Anjung Husnul Khatimah, masing-masing telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berjanji kepada kita. Mereka akan terus membimbing, terus mengasuh jiwa, mengasuh minda, mengasuh diri kita, untuk kita kembali bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nanti saya akan sebutkan nanti saudara dalam 2 occasion dalam masa kita bersiaran 1 jam ini tentang apa dia kompleks Anjung Husnul Khatimah. Baik, kita masuk season yang kedua ataupun musim yang kedua sekarang ni, bermula 26 hari bulan, 4 hari yang lalu. Hari ini hari yang keempat, besok hari yang kelima. Dalam musim yang kedua ni, kita tidak bersiaran pada hari Isnin dan hari Selasa. Kita tidak bersiaran pada hari Isnin dan Selasa. Those 2 days are our off day. Kita tidak bersiaran. Tapi kita bersiaran pada hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Khamis, hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 5 hari seminggu kita bersiaran, pagi pukul 7, malam pukul 9.15. Pagi pukul 7, malam pukul 9.15. Automatik. Tuan-tuan tekan saja, buka saja handphone, buka saja laptop, buka apa saja. InsyaAllah pukul 7 pagi, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad, maka muncullah ustaz dan ustazah. Muncullah agamawan, ilmuwan. Muncullah saya bersama dengan mereka insyaAllah yang akan membincangkan berbagai-bagai aspek, berbagai-bagai dimensi. Kita membincangkan agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama Allah itu, din di sisi Allah itu adalah Islam. Jadi umpamanya malam ini, tuan-tuan. Malam ini saya bersama dengan Ustaz Aqib Abdullah. Ustaz Aqib Abdullah, kita cerita apa, tuan-tuan? Malu bertanya sesat jalan. Malu bertanya sesat jalan. Jadi malam ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah di ruangan komen dalam Facebook tu, ruangan komen Facebook Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Di ruangan komen tu tuan-tuan typekan, tuliskan apa juga soalan-soalan, apa saja soalan mengenai kehidupan yang berpaksikan kepada agama, tanyakan kepada kami pada malam ini insya-Allah. Dan sekarang pun boleh. Tuan-tuan boleh WhatsApp kami. Ada nombor-nombor saya, tuan-tuan, nombor-nombor WhatsAppkan. Soalan-soalan itu saya kumpulkan malam ini, kita akan sebutkan daripada mana soalan ini, siapa yang menyoal. Dan Ustaz Aqib Abdullah akan menjawabnya pada malam ini pukul 9 suku malam. InsyaAllah tuan-tuan dan tuan, besok pagi, hari Ahad, pagi besok, kita cerita tuan-tuan, pendidikan remaja yang dipanggil Gen Y, generasi Y ini. Apa masalahnya? Apa pengaruh-pengaruh negatif yang melingkungi anak remaja kita besok? Pukul 7 pagi besok bersama dengan Ustazah Syaurah Isa dan seorang lagi tuan-tuan, insya-Allah kita bersama dengan Wan Suhailan insya-Allah. Dan malamnya tuan-tuan, malam besok malam sebagaimana biasa Ustazah Nazirah akan mengendalikan program fiqh
Fiqh Hawa. Fiqh Hawa. Kaum Hawa. Fiqh untuk kaum wanita saja insya-Allah. Jadi lebih kurang begitulah tuan-tuan dan puan. Saya harap sangat tuan-tuan dan puan, saya dengan tetamu-tetamu saya, kita berceramah, kita bersyarah, kita memberikan idea, kita memberikan input, kita memberikan apa juga pandangan agama dalam kehidupan kita. Tugas tuan-tuan dan puan-puan, minimum yang paling kecil ialah tuan-tuan tekan button like and share, like and share, like and share. Sebagai satu usaha dakwah, tuan-tuan akan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tekan like and share itu pun tuan-tuan sudah terlibat dalam dakwah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tekan untuk sahabat-sahabat, untuk saudara mara, seramai-ramai mungkin supaya pagi ini dia akan mendengar daripada tetamu kita. Siapa tetamu kita pagi ini, tuan? Tetamu kita pagi ini ialah Ustazah Ummi Maudah ataupun Ustazah Cinta kita panggil daripada Kedah, daripada Baling, Kedah. Yang saya sangat tertarik dengan Ustazah ini setelah menyertai kita beberapa kali siri dalam musim yang pertama, tuan-tuan dan puan, bila dia menyebut Al-Quran, membacakan Al-Quran tu, lidah dia panggil lahjah dia. Memang lahjah Arab lah tuan-tuan dan puan. Seronok kita mendengarnya. Dan bahasanya begitu mudah, bahasanya begitu cergas dan bahasanya begitu petah. Tuan-tuan dan puan, jadi inilah. Dan saya yakin pada diri ustazah dan anak-anak. Kita cerita tajuk kita, tuan-tuan, tajuk slot kita ni tajuknya didik anak. Didik anak, didik anak. Jadi saya rasa Ustazah Maudah, Ummi Maudah adalah di antara orang yang boleh bercerita tentang pendidikan anak-anak. Sebab beliau pun ada anak-anak, beliau pun mendidik anak-anak dan kita tengok outcome ataupun kesan daripada didikan itu. Jadi saya persembahkan, saya tepat paparkan bersama tuan-tuan dan perempuan para penonton yang telah pun menekan butang like and share, like and share, like and share. Pagi ini tajuk ni sangat sesuai untuk semua rapat-rapat tuan-tuan. Ajak anak-anak kita. Ini total lockdown 1 hari bulan ni tuan-tuan. Kita akan menghadap TV kita je. Jangan berhentikan dulu tuan-tuan. Sandiwara, berhentikan dulu drama, berhentikan dulu Netflix dan sebagainya. Dramakan iman dalam diri kita sepanjang total lockdown yang akan berlaku pada 1 bulan Jun yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk sihat. Inilah. Alhamdulillah, inilah tuan-tuan Ustazah. Macam mana nak sebut nama Ustazah ni? Maudah ke? Maudah? Maudah. Maudah. Nama dalam IC lah. Dot ke dal ke? Ya. Dot ke dal ke? Maudah. Dal ya? Maudah. Lebih kurang apa erti ni Ustazah? Maudah memang tak ada makna lah Datuk. Tapi sedap dia dengar lah. Sebab itulah kita tanyalah, saya tanya arwah ayah. Dia kata sebenarnya nak bagi mawadah. Salah. Boleh tu salah tulis. Masya macam tu. Tapi maudah pun sedap. Mungkin tidak ada makna tapi mawadah. Lagi sedap lah, bermakna lah tuan-tuan. Masya Allah. Jadi Ustaz, para penonton yang mati serat, inilah Ustazah Ummi Maudah daripada Baling, daripada Kedah, seorang pendidik, seorang aktivis, seorang ilmuwan, seorang agamawan, dan seorang yang telah menunjukkan sifat-sifat yang kita hendak. Setakat saya berinteraksi dengan beliau, minta maaf saya tertawan dengan sifat beliau, tertawan dengan hujah-hujah beliau, tertawan dengan susun kata beliau, tertawan dengan keikhlasan. Saya nampak keikhlasan. Macam ada gambar keikhlasan daripada aliran perkataan-perkataan yang diucapkan dalam program yang lalu itu insya-Allah. Jadi Ustazah, lebih kurang Ustazah, tuan-tuan bagi tahu penonton sikit sebelum kita mulakan ni. Apa perkara yang Ustazah nak sajikan dalam masa 1 jam ini atas tajuk didik anak ni? Agaknya apa yang Ustazah nak sajikan kepada para penonton kita insya-Allah? Sila Ustazah. InsyaAllah. Nah, itu dulu yang Datuk. InsyaAllah. Alhamdulillah. Pagi ni insyaAllah kita akan membincangkan berkenaan dengan, kita share lah berkenaan dengan pemilihan jodoh. Okey. Pemilihan jodoh dan sentuh sikit berkenaan dengan pendidikan awal anak-anak di peringkat dalam kandungan. Apa yang kita kena buat supaya kita jadi macam hand out terus lah. Lepas pada program ni insyaAllah kita cuba buat mana yang kita mampu buat insyaAllah. Alhamdulillah. Maknanya para penonton yang bersekalian,
Ustazah Maudah ni lebih suka kita belajar sikit tapi kita buat apa yang kita belajar. Jangan kita belajar banyak, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu tak bagus. Dalam Islam ni tuan-tuan dan puan, bila wahyu turun satu baris, sahabat betul-betul tuan-tuan, betul mentadabbur dan betul menghidupkan apa yang sepatutnya dihidupkan daripada wahyu yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Ustazah menekankan tentang practice. The practice part is much more important than just mere narrative part itu. Ya. Practice itu sangat penting. Okey Ustazah. Jadi sebagai permulaannya Ustazah dalam program kita ni, Ustazah, dia punya banner besar dia namanya Titisan Embun Pagi. Jadi makna titisan-titisan embun tu ialah titisan-titisan iman, titisan-titisan takwa, titisan-titisan ihsan. Atas itulah agaknya kita nak bercerita pagi ini tentang didik anak-anak. Jadi sebagai mukaddimah, kalau boleh Ustazah, mukaddimahkan program kita, para penonton alhamdulillah sedang menyaksikan kita pada pagi ini. Saya harap sangat para penonton semuanya sekali rapat. Sebab ini adalah, dan tuan-tuan dan puan, sepanjang yang saya tahulah, mak bapak ada masanya dah angkat tangan tak tahu nak didik anak. Mak bapak tak tahu anak penagih dadah. Mak bapak tak tahu anak dah ditangkap polis. Berbagai-bagai. Mak bapak tak tahu anak dah mengandung di luar nikah. Macam-macam. Saudara, saya terlibat langsung menyelesaikan masalah-masalah yang sedemikian. Maka sebab itu kita pilih pagi ini dan menjemput Ustazah Maudah untuk bercerita tentang didik anak-anak ni. Sila mukaddimahkan program kita ni Ustazah. Sila Ustazah. Baik, okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Syukran, terima kasih kepada Datuk, sipu saya, Tok Guru saya daripada ni. Akrab wave dulu Datuk. Saya dulu ialah versi Datuk. Subhanallah. Jadi hari ini terima kasihlah Datuk kerana sudi jemput saya untuk bersama-sama. Jadi sudilah Datuk, pagi ini saya membahasakan dia pakai Umi lah macam biasa. Okey. Bila bercerita pasal didik anak, bermula sebelum didik anak tu, maksudnya kita didik diri kita dulu. Sebelum lahirnya anak, maka ada satu perkahwinan. Jadi pagi ini kita akan bincang dulu, kita akan share dulu berkenaan dengan pemilihan jodoh. Sebab itulah untuk mengelakkan daripada tu, pada awal lagi dalam perhubungan lelaki dengan perempuan ni Datuk, dia ada dua jenis. Pertama ialah perhubungan yang betul, yang kedua ialah perhubungan yang tak betul. Yang tak betul juga dia masuk dua kategori pula. Pertama sekali ialah perhubungan yang memang lelaki dengan perempuan. Lepas tu ada hubungan lelaki-lelaki. Datuk, sekarang ni kita ada isu bioseks. Bioseks ni ialah orang yang wanita yang suka lelaki dan masa yang sama suka perempuan. Ini masalah kalau mereka jadi ibu. Begitu juga dengan lelaki yang suka perempuan dalam masa yang sama juga suka lelaki. Kita akan huraikan sikit-sikit, mungkin Datuk akan buat penambahan lagi. Jadi itu adalah hanya persediaan lelaki dan perempuan, bagaimana mereka sebenarnya menyediakan diri untuk masuk ke alam rumah tangga. Apa yang kita dedahkan sekarang ini adalah banyaknya media sosial. Maksudnya dalam media sosial pada hari ini membentangkan tentang keenakan rumah tangga, bahagia macam cerita Hindustan tu je. Dia tak nampak dari sudut komplikasi dengan mertuanya, masalah dengan pendidikan anak-anak, apa yang perlu berlaku masa mengandung. Yang kita nampak bahagia seronok rumah tangga. Itu. Pada Umi sebenarnya itu okey, tapi yang silapnya dia akan mendatangkan satu, kenapa suami aku tak macam ni? Tanpa dia tahu daripada awal lagi pemilihan. Jadi kita tahu bahawa pemilihan jodoh ni ialah bagaimana seorang lelaki dia nak pilih seorang perempuan yang nak jadi ibu kepada anak-anak dia.
Yang wanita pula nak memilih seorang lelaki yang nak jadi imam dia, nak pimpin tangan dia ke syurga dan juga nak pimpin anak-anak dia masuk syurga. Itu pemilihan yang pertama. Jadi kita tengok dalam Al-Quran sendiri, qala Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu seorang diri. Maksudnya Allah menciptakan Nabi Adam AS seorang-seorang diri sebelum datangkan Hawa. Bermaksud bahawa lelaki memang perlu kepada perempuan untuk menyempurnakan hidup dia. Sayap kanan lelaki dilengkapkan dengan sayap kiri, maka dicantum cantik tu. Jadi bila kita nak memerlukan satu sebelah kiri kita untuk mencantumkan kesempurnaan hidup, mestilah kita perlu sangat-sangat berkira, perlu sangat-sangat memilih. Kerana itulah Umi pagi ni nak menggesa diri Umi, dan juga sebab anak Umi tak kahwin ni semua ni. Nak menggesa kita, 5 orang anak Umi belum kahwin lagi, tengah buat pemilihan. Nak memilih seorang insan yang nak couplekan dengan kita. Bukanlah dia tu, maksudnya kan kita nak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maksudnya pemilihan itu bukan melihat dunia sahaja. Sedangkan sekarang ramai Datuk, kita tengok remaja kita, ya Allah, dengan make upnya, dengan pakaiannya, dengan sifat dia, bahasa-bahasa yang keluar daripada remaja kita sekarang bukanlah yang kita kalau tengok daripada 10 orang lah, sebab Umi mengajar sekolah menengah, daripada 10 orang remaja yang kita nampak ni nak jadi isteri orang ni, maksudnya hanya 2 orang yang kita macam hak ni yang berjenis kot nak jadi bini orang. Hak bakinya tu subhanallah, dengan subhanallah, dengan kita kata dengan bahasa yang keluar, ikan wajak bodoh, cakap babi, subhanallah. Kata selalu bercakap dalam usrah ke dalam pengisian, cakap kalau kamu bercakap begini, apa yang kamu harap daripada anak-anak kamu nanti nak cakap macam mana? So, maksudnya ni kita nak pilih wanita ni untuk jadi isteri kita. Dan daripadanya tu, soalan daripada perkahwinan itu, Allah menciptakan isteri dia Adam, dan daripada keduanya Allah memperkembangkan lelaki dan perempuan yang banyak. Subhanallah. So di sini kita letak pemilihan. Maksudnya apa sebenarnya tujuan perkahwinan? Kalau tujuan perkahwinan itu yang pertama ialah untuk membina kelangsungan manusia. Maksudnya daripada seorang berdua perempuan kemudian beranak pinak. Jadi kelangsungan generasi itu. Sebab tu kita kena mengambil kira siapakah wanita yang kita nak pilih, siapakah lelaki yang kita nak pilih, supaya dia akan jadi lebih soleh atau lebih sempurna. Ada orang pemilihan dia, kalau kita tengok ada Islam pun menggariskan pemilihan wanita itu kan, tunkihul mar'ah li arba'ah. Kan itu pertama sekali li hisabiha li jamaliha walidiniha fazhar bi dzati din tarabat yadaka. Wanita itu dinikahi kerana 4 perkara: harta dia, keturunan dia, kecantikannya, dan kerana agama dia. Tapi wanita yang pilih agama tu nescaya kedua tangannya akan penuh dengan debu. Jadi dalam Islam tu ada menyatakan 4 perkara. Ini kena ambil kira, sebab kata kalau kita nak pilih wanita atau pilih lelaki yang menjadi isteri dan suami kita, hendaklah yang menyejuk mata kan. Kita tak naklah pilih yang dia tengok tu memang dia tak, sebab tu dalam Islam dia kena ada merisik dulu, kena ada lihat dulu, kena ada bertunang dulu, supaya maksudnya menyediakan keserasian. Dalam masa yang sama Islam juga mengambil kira jangan sekali-kali kita di luar batasan. Maksudnya kalau dah bertunang, janganlah kita husung tunang tu pimai-pimai macam dah jadi isteri kita. Apatah lagi kalau belum bertunang. Sekarang ni isu kita, masyarakat kita bila dah ada pasangan, dah ada apa nama kita namakan couple, dah rasa seronok dengan lelaki perempuan, dia mencipta percintaan. Daripada percintaan ini lahirlah benda, dah boleh pegang, dah boleh raba, dah boleh peluk, dah boleh cium. Ini mendatangkan masalah bila dia sudah berkahwin lagi. Sebab kenikmatan perkahwinan itu dah dapat awal lagi. Sepatutnya ini kena jaga. Jadi Umi ni suka nak cerita tentang pengalaman saya lah. Pengalaman Umi sendiri, saya sebenarnya bukan bercinta Datuk. Saya tak bercinta belum kahwin. Subhanallah. Tapi saya suka pada seorang lelaki. Suami saya sekarang lah, suami Umi sekarang.
Suka pada lelaki itu cuma mengingat bahawa bila kita suka dan kita mengkhabarkan suka itu kepada lelaki, akan timbul benda-benda syaitan tu masuk. Jadi apa yang berlaku? Kalau nak real story ini Datuk, kami berdua adalah versi Datuk. Suami saya pun versi Datuk, saya pun versi. Jadi kami bertemu selalu. Bayangkan yang mesyuarat, kira Datuk Hassan bagi taklimat, Umi dengan bakal suami tu duduk sebelah-sebelah. Kami sebenarnya saling suka menyukai, tapi dua-dua tak tahu. Kenapa Umi simpan perasaan itu, dia pun simpan. Tapi kita ada, oh this is ciri-ciri, kita party. Ini ciri-ciri suami yang saya nak. Dia pun tengok, oh ini ciri-ciri isteri yang saya nak. Tapi simpan. Kerana suka itu atau perasaan cinta itu kita simpan pada satu ketika mana Allah benarkan dia berlaku. Bila dah rasa macam dah sampai, masa tu kan belum, kira tahun 1, tahun 2, masa tu kita masih lagi perlu untuk belajar. Sampai dah tahun 3, tahun 4, dah habis belajar tu barulah kira Allah, kalau sekiranya Allah memang menjanjikan dia adalah pasangan kita, Allah akan permudahkan jalan dia. Ini yang ramai takut. Dia akan cuk dulu, dia akan tanya dulu, dia akan pergi dulu pegang ni perempuan ni. Takut-takut ni perempuan ni berkenan kat orang lain. Bagi tahu kat lelaki tu, takut lelaki tu pilih orang perempuan lain. Tak. Kita sangat risau dengan jodoh. Seolah-olah kitalah jadi perancana jodoh. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan jodoh kita siapa dia. So don't worry, jangan risau. Ramai orang tanya, Umi, saya ni dah 30 lebih, dah 20 lebih, saya tak kahwin lagi. Yes, awak kena menyediakan diri awak menjadi seorang yang, dia kata, manusia yang baik. Akhlaknya, agamanya. Kerana Allah sedang mendatangkan seseorang untuk menjadi jodoh anda. Ketika mana ia sangat sesuai. Kalau jodoh kita ada kat dunia, kan orang risau. Kalau jodoh tak ada kat dunia, dia ada kat akhirat nanti. So jangan risau. Ini adalah satu pertemuan yang Allah kata, kalau you ada dekat sini, Allah mentakdirkan kamu kahwin dan ada anak, maka itulah kita. Sebab kadang-kadang kerisauan kita dengan jodoh menyebabkan kita lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menyusun semua tu cantik sangat. Okey. Sebab itulah yang berlaku bila sekarang ni couple dia akan membawa kepada benda yang haram. Bila orang tanya ni, boleh tak couple dalam Islam? Boleh couple, tetapi jangan bersuara. Maksudnya WhatsApp ni tak boleh. Kalau nak buat pertemuan, mungkin kalau dah dikhabarkan, dia jumpa mak ayah. Pertemuan dengan mak ayah, cantik. Tapi cara Umi dengan suami, kami memang tak ada langsung pertemuan. Tengok-tengoknya dah lagi tinggal 3 bulan kot nak kahwin, barulah saya menzahirkan, kata saya suka. Kita nak prosesnya tu lepas kahwin. Percintaan lepas kahwin tu dia lebih sempurna, lebih cantik daripada percintaan yang berlaku lama sebelum kahwin. Ada seorang sahabat saya, sahabat Umi, 7 tahun bercinta. Tiap tahun bagi hadiah birthday. Bagi birthday-nya, sambutan, pergi jumpa, makan sekali, minum sekali, tiap pagi, sarapan sekali, tengah hari. Dia pun kadang-kadang ada kawan lupa. Sampai 7 tahun. 7 tahun daripada sekolah menengah sampai ke masuk IPT, ni masih lagi macam belangkas. Akhirnya lelaki tu kahwin dengan perempuan lain. Cerita apa jadi pada 7 tahun tadi tu? Jadi lafrah menongging lah kawan tu kan. Dan akhirnya perempuan tu pun kahwin lelaki lain. Sebab tu namakan sebagai percintaan sebelum perkahwinan yang sangat akrab, boleh menyebabkan mungkin berlakunya benda-benda itu. Sebab tu dia yang jaga. Ramai lagi di luar sana yang dalam masa bercinta tak mampu nak jaga. Bila mana lelaki dan perempuan berduaan, ingat syaitan jadi orang tengah dia. Bila syaitan ni, dia tak akan berhenti lelah, tak akan putus asa sehingga sehingga anak Adam itu akan follow dia masuk dalam neraka. Dia akan masuk. Saya Umi selalu pesan dekat sahabat-sahabat, kata jarum syaitan ni, iblis ni, dia sangat halus. Dia masuk sikit-sikit. Sehingga kan tak sedar kalau anak-anak remaja dekat sekolah Umi, dekat sekolah yang saya kondak lah, dia kata daripada budak biasa-biasa bercinta sampai kepada berzina. Sebab apa? Dia sikit kan, dia panggil godaan syaitan tu sangat halus. Itu yang remaja. Dan bila belum lagi yang dah, maksudnya lelaki yang dah kahwin mengorat perempuan yang remaja, sama juga. Maksudnya dalam percintaan. Okey. So kita nampak betapa pentingnya Islam ini menjaga keturunan. Dari sudut bila perkahwinan tu, pertama dia ialah kena jaga keturunan. Kita kena jaga keturunan yang baik. Keturunan yang baik, dan juga ia akan memastikan kelangsungan anak kita jadi menjadi anak-anak yang baik. Okay. Kemudian antara lain juga ialah
dia menyelamatkan masyarakat kita daripada sakit moral. Sakit moral ni sakit yang sekarang masalah-masalah sosial di kalangan masyarakat kita. Macam bila Datuk kata berapa ramai orang lelaki yang kalau bila kita suruh jadi imam tak nak. Berapa orang remaja yang bila perhati je lah. Sebab Umi duduk dalam kalangan masyarakat. Bila kita sampai ke masjid contohnya. Entahlah jadi imam. Tak payahlah. Sebab apa? Tidak ada kekuatan. Sedangkan lelaki tu kalau ikut kita semua kena jadi imam. Sebab itulah bila Umi ada satu Allah bagi anugerah satu keluarga. Anak-anak lelaki 4 orang. Umi cakap kat anak lelaki Umi. Semua hampa ni kena jadi imam. Daripada imam dilatih daripada kecil. Maksudnya daripada kecil tolak jadi imam. Jadi sekarang ni alhamdulillah lah. Bila pergi masjid, orang tolak jadi imam. Macam anak Umi dalam sepanjang kan dah boleh pergi masjid kan. Pergi masjid tu dekat rumah. Kita dengarlah suara dia di imam. Sebab yang perempuan ni tak pergi masjid. Ayah dia. Maksudnya anak-anak kita boleh jadi imam dekat surau, dekat masjid. Sebab apa? Sebab kita latih. Di luar macam Datuk kata, berapa ramai pula remaja lelaki sekarang, kalau itu jadi imam, tahapnya lain lah tu kan. Maksudnya dia dah biasa baca Quran, dia dah berani, ada 2, pandai baca dan berani. Ada orang pandai baca Quran tapi tak berani jadi imam. Tetapi itu peraturannya sangat sedikit. Berapa ramai di luar sana yang memang baca Fatihah pun tak betul. Kita cek, sekarang ni kan kempen dekat ni nak bertemu dengan Dajjal, persiapan diri dalam zaman COVID. So Umi dekat sekolah Umi banyaklah kata kita kena hafal surah Al-Kahfi 1 hingga 10. Nak hafal tu subhanallah. Dia kata Umi nak hafal satu ayat tu pun kerah lidah. Sebab apa? Tak biasa sebut ni Allahu Akbar. Sebut Alhamdulillah tu sebut Allah. Nak hafal tu. Mana kita ni bila kita tengok awak baca Quran berapa muka sehari? Kita tanyalah kan. Dia kata seminggu sekali baca Quran. Allah, kalau seminggu kali baca Quran tinggalkan kita berbulan-bulan kan. Betul Datuk Mana kalau kita tinggal Quran sehari, Quran tinggal kita seminggu, 2 minggu. Lepas tu kita kena sentiasa setiap hari baca Quran. So sekarang ni lah Umi menyeru kepada diri Umi dan juga sahabat-sahabat yang ada anak. Kita pastikan anak-anak kita baca Quran. Kalau tak baca Quran kita kena check dia. Baca Quran ke tak? Kadang-kadang satu benda ni kena paksa. Kita paksa dia semayang, kita paksa baca Quran, kita paksa dia buat baik dan kita mengajar. Jangan penat mengajar ibu-ibu. Ni baru peringkat awal nak memilih. Jadi kita nak pastikan dia dari sudut moral dia. Kemudian perkahwinan tu juga sebenarnya adalah untuk mewujudkan ketenteraman jiwa. Berapa ramai orang luar sana yang sebenarnya belum bertemu jodoh dan masih lagi dalam proses ni, dia tak dapat melengkapkan rasa kesempurnaan jiwa dia tu. Bila mana dia mencari orang yang baik untuk menjadi isteri dia, jadi suami dia, maka dia dapat mewujudkan ketenteraman jiwa. Kahwin ni best. Selalu cakap untuk kahwin ni best kalau betul. Sebab ada Datuk yang wanita-wanita yang WhatsApp Umi setiap hari ada dekat Facebook. Kata, perkahwinan ni satu benda yang membebankan saya. Bebankan saya, dapatlah suami. Ada satu kes tu Datuk. Suami dia ni datang masa bercinta lah. Bercinta kan couple. Bila datang rumah dia, masuk waktu ajak bakal mertua dia solat. Maksudnya macam bagus lah kan solat. Jadi kelihatan ni di luar tu subhanallah kita tak tahu jiwa orang kat dalam macam mana. So, dia solat. Rupa-rupanya bila dah kahwin duduk kat rumah ni, dia hanya solat ketika duduk rumah mertua sahaja. Duduk rumah dia tak solat. Bila tanya kenapa, dia kata saya ni hak saya lah. Memang saya tak solat. Tadi kenapa awak solat dekat rumah saya? Itu untuk menjalinkan hubungan baik dengan mertua saya. Dia tahu solat tapi dia malas solat. Kasihan cuma macam ni lah ramai wanita juga realiti bila setelah mereka kahwin dengan lelaki, rasa lelaki ni membebankan. Sebelum mereka minta cerai tu selalunya bagi nasihat jangan dulu. Kan kita kahwin. Lelaki ni mudah sangat orang nak bercerai Datuk. Bila dia rasa macam lelaki tu tak sempurna di hati dia walaupun dah kahwin nak bercerai. Orang lelaki pula pun, orang lelaki jarang dia nak
dia panggil apa, nak menceraikan isteri tu. Tak tahu, mungkin Datuk boleh komen sikit. Yang datang jumpa saya ramai perempuan. Dia rasa kalau lah dia kata dia ada hak untuk tolak, lama dia tolak kat suami dia tu. Sebab apa, suami dia tak macam apa yang dia nak. Cita-cita dia tinggi, tapi kata macam mana awak jaga sebelum kahwin, macam mana pemilihan dia, macam mana. Saya tengok muka dia handsome, kira okey lah, tu saya kahwin dengan dia. Lepas kahwin baru tahu dia sebenarnya brutal gila sebenarnya. Lelaki kita tak nak pun. Kata pemilihan, sebab itulah nak memilih suami ni kena betul-betul sangat. Okey, jumpa kat Datuk dulu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi baru satu dua daripada kriteria untuk memilih pasangan, sama ada memilih suami atau memilih isteri dan sebagainya. Tentuannya pilihlah yang hartanya, pilihlah yang ada kebangsawanannya, pilihlah yang ada kecantikannya, dan pilihlah yang ada agamanya. Yang tepatnya Nabi kata, pilihlah yang beragama. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tapi yang Ustazah yang dapat ini kita itu tadi macam mana kita magazine, majalah-majalah, paparan daripada akhbar-akhbar, paparan daripada penulisan-penulisan, paparan daripada media sosial terutamanya. Memang paparannya barat, intinya barat, kontennya barat, pengaruhnya barat, pengaruh materialism, liberalism dan sebagainya. Jadi agama itu tak ada langsung, hampir tak ada yang wujud untuk memilih 4 perkara itu. Pilihlah agama. Tapi yang dipilihnya ialah yang cantik. Yang dipilihnya ialah yang berharta. Kita nak terima menantu pun, kalau menantu tu ustaz, nampak berkerut sikit dahi tu. Ya. Lagi zaman dulu, zaman sekarang ni ustaz dah diterima, ialah kerana gaji ustaz dan ustazah pun tak banyak beza dengan gaji guru dan sebagainya. Tapi kalau dulu-dulu tu memanglah mak pun berkerut, bapak pun berkerut dahi, anak pun lagilah berkerut dahi. Kalau disebutkan orang agama, nak kahwin dengan imam, kita cuba bayangkan kahwinkan imam. Nak kahwin dengan Bilal misalnya. Kahwin dengan pengurus mayat misalnya. Allah, ya Allah, tak ada. Dalam vocabulary kita tak ada benda tu. Jadi Ustazah, soalan saja ialah pengaruh, terutamanya media sosial ni, pengaruh dia. Pilihlah yang berharta, pilihlah yang bangsawan, pilihlah yang jelita. Tapi ialah 2 malam yang lepas Ustazah, saya bersama dengan kaunselor namanya Ustazah Yohanis daripada JAKIM dalam program kita pukul 9.15 malam. Dia kata ada orang Ustazah, berjumpa dia, inai di jari ni masih fresh. Kita tahu kan, kalau inai dah lama, misalnya dah 6 bulan kahwin tu, inai tu dah lain dah. Samar-samar dah inai tu. Tapi inai tu fresh lagi. Apa dia jumpa Ustaz Yohanis? Ustazah, saya nak bercerai Ustazah. Saya nak minta diceraikan. Inai di jari, baru kahwin dalam sekitar seminggu 2 minggu Ustazah. Jadi macam mana Ustazah? Pilihannya silap. Kenapa pilihannya dia silap? Mak bapak pun tak masuk campur dalam pilihan itu. Kenapa dia silap? Dia tidak memilih agama sebagai pokok kepada pemilihan. Itu kesilapan-kesilapan yang dilakukan. Komen sikit Ustazah. Betul Datuk. Bila sekarang ni kan, kalau kita tanya dulu, kalau tanya remaja sekarang, apa kata dia kriteria suami awak? Bakal suami, mestilah handsome macam hero Korea. Nampak? Dia tak nampak lagi agama tu. Masih lagi kita kena buat kempen besar-besaran ni Datuk. Sebab dia ingat bahawa dengan cantik saja boleh memberikan kebahagiaan rumah tangga. Itu yang silapnya tu. Pemilihan awal. Jadi kes yang macam yang kaunselor Yohanis tu sebenarnya diskat Allah kat Bali pun banyak, dekat mana. Bila berkahwin itu disebabkan oleh dia letakkan agama tu macam Datuk katalah. Nak kahwin dengan siapa? Yang imam dekat ni. Kata. Dia akan tanya pada Datuk. Dah ada kereta apa? Rumah berapa buah? Gaji banyak mana? Pasal tak? Mak bapak itulah. Ini minda ni masih lagi pada dulu, walaupun Datuk kata sekarang ni dah terbuka sikit. Mereka terbuka menerima ustaz dan ustazah sebab ustaz-ustazah gaji dia macam cikgu. Yang mana yang bekerja tu, tapi masih lagi yang kira budak-budak tahfiz kan, budak tahfiz yang kira keluar bekerja. Ada seorang budak tahfiz yang keluar, yang Umi kenal, dia buka bengkel kereta. Mak bapak tengok kerja buka bengkel budak tahfiz, dia tak nampak tahfiz jadi kemudian.
Sedangkan sekarang ni kita pulun untuk mencari agama. Jadi Umi menyeru sebenarnya untuk pemilihan pasangan yang betul-betul ni kena cek betul-betul. Cek betul-betul. Cuma sekiranya kita dah kahwin. Kita dah kahwin. Ini yang jadi pemilihan dibuat sebelum perkahwinan. Tetapi kalau sudah kahwin kita tengok masalah yang ada sekarang. Kalau sekiranya memang confirm lelaki tu memang tak boleh, dalam Islam kan ada kita boleh minta fasah kan, sekiranya lelaki tu menerima, sekiranya lelaki tu memberi macam jadi bapa ayam, atau memang tujuan dia untuk meruntuhkan rumah tangga tu, baru minta boleh fasah. Tetapi kalau sekiranya lelaki tu ada satu isu solat. Umi nak beritahu dua situasi lah. Yang datang kes kat Umi, kes yang pertama. Kes yang pertama, suami dia memang tak solat. Bila datang jumpa Umi, dia kata, Umi, saya tak sabar lah dengan suami saya ni. Saya nak minta cerai. Dia kata, cuba sabar sekejap, solat dulu. Sebab kita tengok macam mana sabarnya Asiyah, isteri kepada Fir'aun. Memang dia tahu suami dia tu memang zalim, jahat gila. Tapi dia menjadi penghulu dekat syurga kan. Sebab Allah bagi anugerah dia kepada kesabaran dia. So wanita pertama ni, dia sabar anak pertama masih lagi suami dia tak solat. Tapi suami dia baik, akhlak baik, dia tak solat je. Walaupun tak solat, dia sebenarnya memang dah teruk dah. Cuma Umi cakap sabar dulu. Sebab jangan putus asa. Dan dia memang dia tak cerita dekat mak ayah dia. Dia tak cerita dekat mak sebab dia kata dia nak face dulu. Dapat anak kedua, suami dia mula nampak perubahan. Doa. Akhirnya masa dia sekarang ni, Alhamdulillah, bila Umi tanya dia balik, macam mana rumah tangga awak, keluarga awak macam mana? Alhamdulillah Umi, suami dia dah berubah. Dah menjadi seorang pemimpin keluarga yang baik. Maksudnya, dia kata apa, manusia la yusammal insan illa binisian kan. Manusia tu memang dia pelupa dia ni. Mungkinlah kalau Allah kata man yahdillahi fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah bagi hidayah tu dia bagi kan. Jadi kita minta doa supaya suami kita tu ialah orang yang Allah pilih untuk bagi hidayah. Sampai satu tahap memang nampak dia menjejaskan, barulah kita mungkin boleh jumpa ke mahkamah dan sebagainya. Baik, kes yang kedua juga jumpa ni, dia suami pun sama juga, suami dia tak solat. Dan isteri sangat mencintai suami dia. Ayah dia bila tahu menantu dia tak solat, memaksa menantu dia untuk menceraikan anak dia. So pada Umi macam inilah. Ini pendapat saya. Bila dah dapat suami macam tu, ada dapat isteri senang, dia boleh dipaksa tau. Tapi bila lelaki ni ada ego dia untuk kita, cara kita. Wanita ini Allah bekalkan dengan kelembutan. Kecuali lah jenis tomboy, kempekik, itu lain cerita lah kan. Tapi Allah sebenarnya bekalkan wanita ini dengan kelembutan. Dia boleh pujuk yang jadi kita salah guna tu. Kita pujuk ke arah yang keburukan. Lansir jiran sebelah tukar, kita pun pujuk lah suami kita. Suami kita tak ada duit, pujuk suruh beli kereta baru dan sebagainya. Suami ikut. Sebab apa? Allah bagi kelebihan perempuan ni pandai memujuk, pandai menggoda kan. So kadang-kadang perempuan ni guna je kaya salah. Jadi benda tu kita boleh guna untuk mendidik suami, mengajar suami, kelembutan yang Allah bagi pada wanita itu, rahim, sifat rahim itu. Dalam masa yang sama, itulah juga yang kita boleh gunakan untuk mendidik anak-anak kita. Maksudnya dengan perempuan sebelum kahwin, lelaki sebelum kahwin, dia kena belajar dulu. Dia panggil apa? Belajar dulu bagaimana menjadi seorang isteri. Dia bukan main rodong macam tu je. Dia bukan main, okey nak kahwin. Lelaki nak kahwin. Lepas kahwin, okey nak buat macam mana? Dia macam tak tahu. Kita kena tahu apa yang persediaan kita sebelum jadi seorang isteri. So yang kes macam tadi tu, dia tahu bila pakai ini baru 2 minggu, takkanlah dia tak kenal langsung dengan suami dia sebelum kahwin. Kenapa begitu cepat? Mesti ada sebab dia dari sudut Allah kata keberkatan dalam perkahwinan. Apa yang dia jaga, apa yang dia tak jaga sebelum perkahwinan. Ada je pun kita tengok satu perkahwinan yang dia tak kenal. Ini satu kes juga, satu lagi. Yalah, dia tak kenal pun pakai suami dia. Semuanya pilihan mak ayah. Dia pilih dalam hati dia kalau dia nak suami dia memang handsome, bergaji tinggi. Tengok ayah dia pilih seorang yang beragama. Which dia ni memang seorang perempuan yang bukanlah, dia tak adalah taste nak ustaz ni. Tapi dia kahwin sebab dia taat pada mak ayah dia. Kahwin, akhirnya menjadi isteri yang bagus. Sebab apa? Dia repo dengan suami dia. Dan akhirnya boleh tahu, rupanya Allah tadikan dia berkahwin ni sebab penerimaan kita dengan suami kita. Baik.
Satu, selalu bagi nasihat pada wanita yang nak kahwin. Awak jangan terlalu high hope. Maksudnya kita punya impian kita, kesempurnaan seorang lelaki tu katakanlah 100%. Bila awak kahwin dengan seorang lelaki, benda tu hanya tinggal 25% je. Di mana 75% tak akan kena dengan impian awak. Contoh, ada seorang sahabat saya ni, dia tengok bakal suami dia tu belajar sekolah agama lah kan. Keturunan yang baik. So dalam kepala dia, mestilah suami dia akan jadi imam dia bila solat. Dalam kepala dia, mestilah pagi-pagi suami, sebab dia ni suka baca Quran pagi, suka qiyamul lail. Dia lah kawan saya ni. Jadi bila dia kahwin, dia mengharapkan dia nampak figure dia pakai kopiah, kan lelaki pakai kopiah, pakai baju raihan, segok lah kan. Nampak macam ciri-ciri suami tu ada. Tapi bila dia kahwin, dia kata, subhanallah, saya terkejut. Rupa-rupanya suami dia ni suka tengok cerita orang putih, movie malam-malam. Suka tengok cerita kungfu. Malam-malam bila dia kiam pun, dia kejut-kejut lelaki dia ni tak nak bangun. Lepas tu pagi-pagi saya baca Quran, suami saya tak baca Quran pun. Sebab apa? Sebab dia tak lu high hope. Dia sangat-sangat, maksudnya dia kata runtuhlah, hancurlah harapan saya untuk memiliki seorang suami yang saya impikan. Subhanallah. So apalah nasihat Umi kepada wanita ini dan juga mungkin sahabat-sahabat yang dengar. Kita high hope macam tu. Tapi dalam kerukunan rumah tangga, kadang-kadang kita kena, kalau suami kita tak mampu buat, contoh dalam pentadbiran anak-anak, didik anak-anak kita nak, yang cantik, yang best ni ialah bila boleh combine sekali. Kita belajar sama-sama didik anak-anak, kita buat sama-sama dan sama-sama suami isteri. Tapi kadang-kadang suami tak boleh nak buat. Bila suami tak boleh buat, kita jangan putus asa, terus buat. Sebab kalau mungkin suami kita tak kena dengan pentadbiran yang sunnah Nabi, at least kita boleh didik anak-anak kita. So ramai wanita yang dia putus asa, dia rasa macam kekuatan dia ni bergantung kepada kekuatan suami dia. Sedangkan sebenarnya kita ada Allah. Yang mana Allah tu tahu yang mana yang terbaik untuk kita. Bila Allah takdirkan kita kahwin dengan lelaki itu, maknanya Allah dah tunjuk dah sebenarnya apa yang peranan kita sebagai seorang hamba. Kita ada bimbingan dekat Al-Quran, kita ada bimbingan daripada Nabi SAW. Kita kena study. Jadi bila wanita itu ada ilmu, ni Datuk, bila dia ada ilmu tentang ilmu rumah tangga, ilmu pendidikan anak-anak, jadi jalan itu lagi cantik. Maksudnya dia tahu nak stand. Bukan semudahnya untuk dia memutuskan, oh saya nak cerai. Lepas minggu kahwin, oh saya nak berpisah dah. Sebab apa? Sebab dia rasa macam dia tak ada life. Dia dah rasa kecewa dengan suami yang diharapkan macam tu. Okey Datuk. Okey. Para penonton yang hormat sekalian, kita berehat sebentar tuan-tuan dan puan. Kita dah dengar alhamdulillah ulasan-ulasan daripada ustazah kita, daripada Umi kita yang mengulas mengenai pemilihan jodoh saja. Apa pun tuan-tuan, tapak yang pertama, langkah yang pertama ialah pemilihan jodoh. Lepas tu baru cerita perkahwinan. Lepas perkahwinan, dalam masa yang tertentu dikurniakan cahaya mata kepada kita. Cahaya mata dalam perut ada kandungan 9 bulan 10 hari. Lepas tu lahirlah dia, zaman bayi dia, zaman kanak-kanak dia, zaman sekolah rendah dia, zaman sekolah menengah dia, zaman college dia. Itu tuan-tuan banyak. Sebab itu Ustazah Maudah akan bersama dengan kita tuan-tuan. Setidak-tidaknya ada 4 siri tuan-tuan. Ini siri yang pertama, siri yang kedua minggu depan, siri yang ketiga minggu satu lagi, dan siri yang keempat minggu satu lagi. Tajuknya ialah didik anak. Jadi tuan-tuan kita berehat sebentar. Yang pertama dalam berehat ini, saya nak cerita sikit mengenai kompleks Anjung Husnul Khatimah. InsyaAllah kalau segalanya berjalan dengan baik Ustazah, yang teknikalnya pun tidak ada masalah, bulan Ogos ini, bulan 8 ini, InsyaAllah cerocok, dipanggil cerocok ni, piling akan bermula pada projek yang berharga 15 juta ringgit. 15 juta ringgit itu tuan-tuan Dan dananya diperolehi daripada 7 sumber. Wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah dan fisabilillah. Semua saluran-saluran dana ini syariah compliant. It has to be a syariah compliant. Tuan-tuan, walaupun begitu, kita terima juga duit-duit bunga tu, saya dah konsak ulama, boleh diterima, tapi untuk dibelanjakan kepada sesuatu benda yang agaknya yang sesuai untuk dibelanjakan, duit yang non syariah compliant ini, insyaAllah simpanan di bank, KWSP dan sebagainya, yang pun kita terima
tapi kita letakkan dalam ledger yang berlainan, dari satu sub account yang berlainan, kita terima jumlah yang seperti itu. Okey, nombor 2, insya-Allah apa di Kompleks Anjung Husnul Khatimah ni, saya nak ulang balik, satu-satunya dalam dunia tuan-tuan, tak ada lagi di mana-mana tempat, tidak juga di dunia Arab, tidak di Eropah, tidak di Australia, tidak di Amerika. Satu-satunya di Asia, tak ada di Asia lagi. Ini yang kita nak bina ni satu-satunya. Satu-satunya di Malaysia, satu-satunya di Selangor, dan kebetulan kita nak bangunkan di Shah Alam, di Bukit Ceraka, dekat sangat dengan UiTM, kampus baru UiTM di Puncak Alam. Kampus baru UiTM Puncak Alam, nampak tuan kampus tu daripada tempat tapak tu nampak dekat dah. Alhamdulillah. Jadi kita nak bangunkan di situ, akan mengambil masa 1,5 tahun untuk membangunkannya. Bila siap nanti, kita akan mengendalikan program. Program yang pertama untuk mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Dengan modul-modul. Ustazah pun faham modul-modul ni. Kita sama camp pun ada modul-modul. Setiap modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Untuk suami isteri atau tidak suami isteri, datanglah. Asalkan berumur 40 tahun ke atas. Datang untuk mengikuti program. Program apa? Pendidikan hujung usia mati dalam Husnul Khatimah. Saya ulang lagi. Pendidikan hujung usia mati dalam Husnul Khatimah. Tak ada yang buat. Tak ada yang buat teorinya, tak ada yang buat praktikal dia. Teori kita sebut-sebut di masjid syarahan, sebut tentang maut dan sebagainya, tentang azab kubur dan sebagainya. Tetapi dari segi praktikalitinya, menguasai Al-Quran, menguasai fardu ain, menguasai fardu kifayah, menguasai amalan-amalan solat daripada takbiratul ihram sampai memberi salam misalnya. Macam mana mendidik isteri, macam mana mendidik anak, macam mana nak jadikan kita orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak mati waktu malakal maut mencabut nyawa kita nanti, perkataan yang keluar daripada mulut kita, itulah perkataan penutupnya, perkataan terakhirnya. Mestilah perkataannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tak sembahyang tak boleh mengucapkan kalimat ini, kalau tak puasa tak boleh mengucapkan kalimat ini, kalau bergelumang dengan dosa siang malam pagi petang tidak boleh mengucapkan kalimat ini, kalau berzina tak boleh mengucapkan kalimat ini, menghutang orang tak bayar hutang tak boleh mengucapkan kalimat ini, bergaduh suami isteri pagi petang siang malam, isteri tak hormat suami, suami tak hormat isteri, susah nak kita menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi worse, if you are quarreling, you quarrel with your own parents, lagi sukar untuk bertemu dengan Allah, mati dalam husnul khatimah. Jadi inilah bendanya. Saudara-saudara, kita kena settlekan diri kita. Tuan-tuan, ada tinggal berumur hanya mingguan saja. Ada yang tinggal bulanan saja. Ada yang tinggal 1 tahun, 2 tahun saja lagi untuk hidup. Jangan sia-siakan baki umur ini, tuan-tuan. Matilah dalam husnul khatimah. Cari ilmu. Pergi masjid. Jangan tak pergi masjid. Pergi surau. Jangan tak pergi surau. Duduk majlis ilmu. Jangan tak duduk majlis ilmu. Baca Quran. Jangan tak baca Quran. Tak pandai baca Quran. Cari guru untuk kita pandai baca Quran. Macam baca Quran. Ustazah baca. Lahjah macam ustazah. Sebutan macam ustazah. Tuan-tuan dan perempuan, inilah dia senjata yang perlu ada kepada kita untuk kita berperang dengan malakal maut yang akan mencabut nyawa kita nanti untuk mati dalam husnul khatimah. Nombor 2. Program yang kedua ialah untuk anak-anak kita di Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang berumur 15 tahun ke atas. Sehingga anak ni dididik menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Bila tuan-tuan mati, bila ustazah mati, bila saya mati, tutup mata, tak buka-buka lagi dah. Anak ini akan urus dengan bantuan orang masjid untuk menunjukkan caranya, tapi tangan yang membuatnya, tangan yang melakukannya bukan orang masjid. Anak-anak kita, menantu kita, apa dia? Memandikan jenazah anak-anak kita, mengkafankan anak-anak kita. Dan ustazah sebut tadi anak ustazah jadi latih menjadi imam. Saya bagi tahu anak saya tak mahu orang lain jadi imam. Saya hendak keturunan saya, zuriat saya menjadi imam salat jenazah. Tuan-tuan ya, dalam tak tahulah ustazah tengok dalam Facebook ustazah ya, dalam sehari 2 hari ni orang imam sembahyang jenazah ni COVID ni, imam COVID ni dia sembahyang jenazah ni ada rokoknya. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan ya. Macam mana tuan-tuan ya? Macam mana dia jadi imam? Macam mana dia pilih menjadi imam? Macam mana dia tak tahu sembahyang jenazah? Macam mana dia pimpin sembahyang jenazah? Janganlah anak-anak kita masuk dalam kumpulan itu tuan-tuan. Janganlah suami kita masuk dalam kumpulan itu, insya-Allah. Apa yang saya nak sebutkan saudara ya, mengkafankan
mensolatkan, mengkebumikan. Saya hendak anak saya yang usung jenazah saya ke liang lahat. Anak saya yang meletakkan saya menghadap kiblat ke liang lahat. Anak saya yang mengkambuskan kubur saya. Anak saya yang mentalkinkan saya. Anak saya yang mentahlilkan saya. Dan yang terakhir sekali untuk anak-anak ini, menjaga harta wang ringgit yang saya tinggalkan, saya tak izinkan walau 1 sen pun dibelanjakan dengan kerja-kerja yang tidak berkaitan dengan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya berhutang, bayar hutang saya dulu, tak payah kenuri-kenuri. Kenuri-kenuri 10 hari, 30 hari, 40 hari, 50 hari, 100 hari, tak perlu. Selesaikan hutang saya, selesaikan apa juga keinginan dan kemauan saya sepanjang saya hidup dan sebagainya. Ini saya bagi tahu pada anak-anak. Ustazah, kalau kita tak buat macam ini, tuan-tuan bayangkan orang mati tak salat, orang nak mati tak puasa, orang nak mati bergelumang dengan dosa, orang nak mati tak tegur, sampai hari akhir tak tegur bapa mentua, sampai hari akhir tak jejak rumah mak pak mentua dengan mak mentua. Macam mana kita nak mati bertemu dengan Allah? Yang ini, tuan-tuan dan perempuan, this you have got to solve, you got to settle. We have got to settle and once and for all. Kita kena bersihkan diri kita untuk mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah yang mananya mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Inilah yang kita nak buat di Komplek Anjung Husnul Khatimah. Seruan saya tuan-tuan, dermalah, infaklah, zakatlah, keluarlah duit. Bantulah RM1 ke, RM10 ke, RM100 ke, RM1,000. Buat bulanan, pergi jumpa bank tuan-tuan, bank Islam ke, bank mana pun. Bagi tahu dia, setiap 30 hari bulan potong RM10. Masuk dalam akaun Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan tengok ya, di skrin sana ada nombor akaun dia dan sebagainya. Bolehlah kontak kita dan masukkan terus dalam akaun tersebut tuan-tuan dan puan. Nombor dua yang saya nak sebut saudara ialah buku. Kita sekarang ni dah kumpul duit tuan-tuan. Semua sekali dekat-dekat, semua sekali lah dekat-dekat 2 dengan 2-3 juta begitu. Tapi yang ada sekarang setelah dibelanjakan kita ada 1.4 juta lebih kurang begitu. Semuanya, kebanyakannya, almost 70-80% daripadanya adalah buku-buku yang saya terbitkan. Saya dah tulis 43 buah buku, tapi yang terakhir dalam masa setahun ni ada 3 buku, 3 serangkai kita panggil. Buku mengenai yang pertama, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Itu tajuk dia. Buku yang kedua, khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Buku yang ketiga, ini saya nak sebut panjang sikit, iaitu Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Jadi tuan-tuan dan puan yang betul sekalian, insya-Allah ini adalah buku-buku yang saya rasa tuan-tuan tuan-tuan boleh dapatkan buku-buku ini. Itulah sumber utama untuk kami mendirikan Komplek Anjung Husnul Khatimah tuan-tuan dan puan sehingga ini dekat 3 juta begitu dapat dihimpunkan dengan buku tu saja. Jadi tuan-tuan dapatkan buku. Okey, buku yang ketiga tu, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Pada 26 hari bulan tuan-tuan, 26 hari bulan Jun, lebih kurang sebulan daripada sekarang, 26 bulan Jun, kita ada webinar namanya, seminar, workshop atau bengkel. Pukul 9.30 pagi sampai pukul 12. 9.30 pagi sampai pukul 12. Nama bengkelnya ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Siapa yang mengendalikannya? Datuk Dr. Hassan Ali bersama dengan Ustazah Muzayyanah Abdullah, seorang pendakwah, seorang Islamis, seorang aktivis, seorang penulis buku, personality radio, personality TV dan sebagainya. Ustazah Muzayyanah Abdullah akan bersama dengan kita. Tuan-tuan, program ini percuma di bawah Yayasan Sabha, percuma tuan-tuan. Tuan-tuan rebutlah peluang ini untuk menjadi isteri-isteri yang bakal menjadi, bukannya menjadi ahli syurga saja, bukan menjadi bidadari syurga saja perempuan, menjadi ketua bidadari syurga. Masya Allah, Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak yakinkan, buku ni saya tulis tuan-tuan, saya nak yakinkan setiap orang, wanita kampung, wanita bandar, wanita educated yang tidak educated, wanita felda, wanita petani, wanita nelayan, wanita di mana juga tuan-tuan dan puan, apa juga jenis wanitanya, asalkan mereka mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya telah memberikan insya-Allah caranya macam mana
mereka boleh dipilih menjadi ketua bidadari syurga. Semua wanita tuan-tuan ada peluang. Semua. The peluang is to the extent of 100% peluang untuk menjadi ketua bidadari syurga. Rebutlah peluang ini tuan-tuan. Jadilah manusia ahli syurga. Jadilah insan ahli syurga. Jadilah ibu ahli syurga. Jadilah anak dara ahli syurga. Jadilah seorang isteri jadi ahli syurga. Inilah tuan-tuan yang saya buat, yang kita cuba buat. Dan insya-Allah dengan kita meluahkan, dengan kita membukakan ruang dan peluang ini, kita harapkan isteri saya, isteri tuan-tuan, isteri anda, seluruhnya akan menjadi ketua bidadari syurga. Jadi 26 hari bulan Jun, hari Sabtu. Tak payah datang Kuala Lumpur, tak payah. Tuan-tuan, ini online, seminar online live dengan telefon. Sambil masak boleh tengok, sambil berehat boleh tengok, dalam kereta boleh tengok, dalam bas boleh tengok. Kita sambil siram pokok bunga boleh tengok. Sambil kita berborak-borak dengan anak boleh tengok tuan-tuan. Sambil kita makan boleh tengok. Sambil kita mana apa pun tuan-tuan boleh tengok. Sebab dibuat secara live online dan tuan-tuan boleh akses melalui telefon-telefon tuan-tuan. Tuan-tuan, kita nak target kita 500 orang. Tuan-tuan daftarlah. Percuma daftarlah. Sebutkan nama, sebutkan nombor telefon, sebutkan email, sebutkan address alamat. Nama, nombor telefon, email, address. InsyaAllah sijil-sijil akan dikeluarkan untuk mereka yang menghadiri program itu. InsyaAllah 26 hari bulan Jun bersamaan hari Sabtu pukul 9.30 sampai pukul 12. Pengendalinya saya bersama dengan Ustazah Muzayyana Abdullah. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita harap sangatlah. Ini pun salah satu daripada sumbernya Ustazah yang kita nak dapatkan. Kita perlukan sumber, banyak sumber untuk membangunkan. Maklumlah nak kumpul 15 juta ni tuan-tuan, 15 juta. Kita ada taska tuan-tuan, kita ada taska namanya First Move Childcare Center. First Move Childcare Center. Sekarang ni ada 4 tempat, 3 di Kuala Lumpur, 1 di Bangi. Kita ada 4 sekarang ni, 4 cawangan kita. Alhamdulillah. Kita asuh, kita didik anak daripada umur 2 bulan. Daripada 2 bulan sampai 4 tahun tuan-tuan. Apa yang kita asal kita nak didik? Kita nak didik agamanya, suasana agamanya, penceritaan agamanya, tangis senyum agamanya. Itu kita didik. Pada masa yang sama kita harap mereka menjadi insan-insan yang berjaya di dunia. Profesional ke, peniaga ke, orang korporat ke, engineer ke, doktor ke, surveyor ke, quantity surveyor ke. Pada yang sama tuan-tuan, mereka asas yang Ustazah sebut tadi. Asasnya agama. Kalau wanita, asasnya agama. Kalau laki-laki, asasnya agama. Inilah nak dididik daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Hantarlah kepada First Move Childcare Center yang ditadbirkan oleh Yayasan Sabha, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap yang pertama tadi, Kompleks Anjung Surau Khatimah, dermalah, infaklah, zakatlah, wakaflah. Sekarang juga tuan-tuan, sekarang kita sangat memerlukan. Sebab kita nak bina bulan Ogos nanti, kita nak mula naikkan pilingnya, cocok-cocoknya. Yang kedua tadi tentang buku 3 serangkai, tuan-tuan. Buku 3 serangkai yang saya tulis. Ada 2 bentuk. Satu bentuk buku biasa, satu lagi bentuk e-book, tuan-tuan. E-book. Tuan-tuan boleh baca dengan telefon saja, tuan-tuan. Dengan telefon. Itu e-book. Yang ketiga, tuan-tuan, kita punya webinar atau seminar atau workshop kita pada 26 hari bulan Jun. Saya dengan Ustazah Muzayyana akan mengendalikan seminar Isteriku, Ketua Bidadari Syurga secara percuma, tuan-tuan, percuma. Kontak kita sekarang, tuan-tuan dan puan. Dan yang keempat, insyaAllah, tuan-tuan, saya harap kita akan, siapa-siapa yang ada anak di Lembah Kelang, terutamanya di Kuala Lumpur dan juga di Bangi, bolehlah hubungi kita untuk menghantar kepada taska kita. Nama taska kita First Move Childcare Center. Jadi tuan-tuan dan puan, apa pun tuan-tuan tengok dalam skrin yang nak menderma, itu nombor akaun dia terpapar di situ. Nombor telefon dia pun terpapar di skrin di sana. Tuan-tuan boleh tengok dan hubungi kita terus pada pagi ini. Tuan-tuan, pagi ini kita ada Ustazah Umi Maudah bersama dengan kita cerita tentang didik anak. Kita ada masa sedikit lagi tuan-tuan, insya-Allah untuk kita bincang. Ada satu lagi yang saya nak minta Ustazah terangkan kepada kita dari peringkat awal. Sebab peringkat awal ni, tuan-tuan, kita bagikan kepada tim 4 peringkat ni. Ini peringkat memilih jodoh. Jadi tuan-tuan, inti yang telah dibagi kepada kita tadi, pilihlah apa pun. Cantik kita ndak, kekayaan kita ndak, bangsawan kita ndak,
Tuan-tuan dan puan, tapi agama mengatasi segala-galanya. Tolong tuan-tuan, tolong. Kurang handsome tak apa asal agamanya handsome. Kurang cantik asal agamanya cantik. Kurang mancung asal agamanya lebih mancung. Ini yang kita nak tuan-tuan dan puan. Ini yang telah diberikan kepada kita oleh Ustazah Maudah sebentar tadi. Tapi yang akhir ni agaknya Ustazah ya. Untuk kita ni dengan macam mana kita memilih jodoh ni. Kalau dulu-dulu kita serahkan kepada mak bapak. Alhamdulillah ya. Jodoh pertemuan sampai bertahun-tahun daripada kahwin sampai mati, mereka bersama dekat-dekat 40 tahun bersama. Tak ada masalah langsung, tak ada masalah. Tak pernah berjumpa, tak pernah ada courting, tak pernah ada coupling dan sebagainya. Dipilih oleh mak bapak. Jadi saya nak tanya Ustazah, apa lagi peran? Ada tak masih peranan ibu bapa dalam abad ke-21 ni? Ada tak masih peranan ibu bapa dalam menentukan pemilihan jodoh supaya pemilihan jodoh tepat apa yang dikehendaki oleh Islam? Sila Ustazah. Baik, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mak bapak mendidik anak untuk patuh kepada mak ayah. Yang mana selagi mana dia tidak bertentangan dengan syarak. Termasuklah pemilihan bakal isteri atau bakal suami. So pada Umi sebenarnya memang non-stop. Pendidikan ni maksudnya apa yang kita kena ajar daripada kecil sampai dia remaja, menjadikan dia seorang yang beragama, letak agama depan dan memilih orang yang beragama. Sebab itulah Umi merayu kepada ibu-ibu, ayah-ayah. Kadang-kadang anak kita dia couple, dia bawa balik orang perempuan kat rumah atau bawa balik lelaki kat rumah. Kena siasat dulu. Maksudnya bukanlah macam pemilihan anak tu, okey, you pilih orang macam ni, baik, okey, tak apalah. Kena siasat. Sebab tu Umi cakap pesan kat anak-anak, kalau nak pilih, tunjuk dulu kat saya. Tunjuk dulu. Kita nak tengok, kita nak kenal dia. Supaya dia ni ialah orang yang maksudnya kena. Sebab dia bukan berkahwin dengan anak kita sahaja, dia berkahwin dengan seluruh keluarga. So kita kena tengok keturunan dia, kena tengok agama dia, bagaimana dengan keluarga dia. Maksudnya mak bapak jangan lepas tangan. Kadang-kadang dia, okey, anak dia dah pandai, anak dia dah masuk universiti. Kita tak tahu, kadang-kadang pemilihan anak kita berdasarkan benda yang tak betul. Apatah lagi kalau anak kita bercinta. Umi bukan tak bagi, orang tanya kan boleh ke? Tak boleh bercinta langsung ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi saya takut percintaan itu boleh merosakkan rumah tangga. Percintaan tu, bila dia diadun dengan dosa dan maksiat, dia boleh merosakkan kerukunan rumah tangga. Kita kena beritahu anak-anak masa sekarang sebelum dia kahwin, supaya bila dia ada perasaan suka pada perempuan atau dia lelaki, dia perempuan suka pada seorang lelaki, dia tak terus kepada lelaki itu. Panduan ini panduan mak ayah ni, maksudnya jangan kita lepas. Ada orang macam ni, mak bapak dia kata okey, anak dia dah asal belajar, dia anggap dah pandai, dah masuk universiti, okey, pilihlah siapa yang nak. Tak, dalam masa yang sama sebenarnya peranan mak ayah masih lagi kena bagi pengajaran. Peranan mak ayah mesti jadi orang yang sentiasa memberi nasihat. Mulutnya jangan berhenti bagi nasihat. Masa mana nak bagi nasihat? Macam sekarang ni COVID-19 kan, peluangnya banyak dekat solat kat rumah. Zuhur, asar, kalau anak tak pergi masjid, selalunya kami diorang pergi masjid masa subuh, tapi tak tahulah Datuk 1 Jun tak tahu boleh pergi sembahyang kat masjid ke tak. So lelaki semua masjid masa diorang pergi masa maghrib, isyak dengan subuh. So ada baki lagi zuhur dengan asar, boleh untuk sama-sama solat berjemaah di rumah. Macam Umi memang wajib je jemaah ke rumah. Siapa tak sama jemaah kena ulang balik daripada kecil. Daripada kecil lagi sampai sekarang dia tahu dah. Dah masuk waktu semua dah ready. 5 minit sebelum masuk waktu semua dah ready sejadah dekat ruang tamu. So masa itulah lepas mayang. Bila lepas mayang kan kita bersalam. Bersalam dengan anak-anak, salam dia cium pipi kanan. Bila kita ni pegang dia punya ubun-ubun ni, jangan lupa pesan. Setiap kali Mi cium dia pun, setiap kali Mi akan kita kan peluk. So mulut kita kat telinga. Cakap termasuk sekali pesan ni, nanti kalau ni pilih jodoh yang baik, jadi anak yang baik, sentiasa amalan zikir, selawat, sentiasa pesan. Maksudnya peranan mak ayah tidak terlepas walaupun mereka sudah besar. Jadi termasuklah pemilihan jodoh ini panduan yang datang daripada mak ayah. Tapi mak dia, kalau mak dia pun semayangnya lambat, kalau mak dia pun zikir tak ada, baca Quran, jadi kalau anak ni dia hilang respect mak ayah. Sebab itulah Umi seru pada diri ni dan juga sahabat-sahabat kita ni dalam pemilihan dan juga dalam pendidikan anak-anak ni, zaman sekarang, macam doktor kata dah, bila doktor sebut, saya sebut sebenarnya bila doktor sebut nak anak kita yang akan sembahyangkan, anak kita yang kekafalkan. Berapa ramai doktor yang anak-anak ada ilmu macam ni.
Macam Umi dah siap dah. Saya siapkan dekat rumah, mak ayah kena ada satu set pengurusan jenazah. Kita dah siap dah. Kata bagi tahu. Yang paling best lagi sebenarnya tak sempat buat lagi, nak buat khusus pengurusan jenazah kat rumah. Supaya anak-anak dia tahulah benda ni. Ini kita akan beritahu Datuk nanti ya dalam minggu akan datang macam mana anak, macam mana dia anak supaya ni. So kesimpulannya beginilah. Walaupun pendidikan dan juga pesanan kita daripada mak ayah, biar anak ni dia rasa respect mak ayah dia. Okay. Kita membina karakter ibu dan ayah yang anak hormati, yang anak rasa respect. Sebab tu mak ayah kalau kita selalu bergaduh, selalu buat perkara-perkara yang anak nampak cik eleh, mak ayah dia macam tu. So benda ni boleh menjejaskan rujukan mereka. Biar dia respect kita, dan apa-apa dalam situasi apa pun, anak ini akan jumpa mak, jumpa ayah untuk rujuk. Termasuklah mereka nak memilih pasangan hidup. Termasuklah lepas kahwin mereka akan tanya kita, kalau mak ayah ni masih lagi berada dalam satu status yang mereka hormati, insyaAllah. Alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian dan tuan, ini baru kata orang fasa yang pertama kita membincangkan tentang didik anak-anak ni nak jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Dimulakan dengan hari ini pemilihan jodoh. Itu pun tak habis lagi, tuan-tuan, tak habis lagi. Saya harap Ustazah Umi Maudah bersama-sama dengan kita terus bersama kita seminggu sekali aja, Ustazah. Seminggu sekali 1 jam untuk kita mendakwahkan agama Allah. Ini dakwah. Peranan tuan-tuan, peranan perempuan, tuan-tuan, peranan tuan-tuan hadir. Peranan tuan-tuan mendengar. Peranan tuan-tuan mungkin mencatat. Peranan tuan-tuan mungkin menyebarkan kepada teman-teman lain. Tapi peranan tuan-tuan yang pegang telefon sekarang ni, apa nak buat? Tekan button like and share, like and share, like and share. Sebarkan tuan-tuan, sebarkan. Minggu depan, hari Sabtu, pagi macam ni pukul 7, kita berjumpa lagi. Orang baling, tuan-tuan. Ustazah Umi Maudah, kita berjumpa lagi. Masya Allah, pengalamannya. Saya suka pengalaman-pengalaman beliau. Pengalaman orang jumpa dia, pengalaman orang bertanya dengan dia, pengalaman sahabat-sahabat yang dikenalnya dan sebagainya yang berkaitan dengan topik yang kita bincangkan ini, didik anak-anak. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, minggu depan hari Sabtu pukul 7 pagi seperti ini, Ustazah Maudah akan muncul bersama saya lagi untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sambil tu tuan-tuan dan puan jangan lupa tadi, jangan lupa sekarang juga tuan-tuan. Sekarang juga bagi tahu bank, pergi jumpa teman-teman, pergi ATM. Tuan-tuan masukkan sedikit, RM1 ke, RM10 ke, RM100 ke. Besok hari Senin bank buka, tuan-tuan pergi jumpa bank. Setiap 30 hari bulan, potong untuk Anjung Husnul Khatimah. Yayasan Kebajikan Sabaha 2016. Potong setiap bulan, potong setiap bulan. Tanpa tuan-tuan sedari, tuan-tuan sudah menderma, sudah mengimpak setiap bulan. Sampai akhir hayat nanti tuan-tuan. Sampai sudah siap komplek Anjung Husnul Khatimah. Sudah berfungsi. Sampai kita dah mati pun mengalirlah tuan-tuan, mengalir. Inilah bila mati anak Adam, semuanya tinggal di dunia, yang mengikuti dia nanti ada 3 perkara, 4 perkara. Pertama, ilmu yang dimanfaatkan. Kedua, sedekah jariah. Ketiga, tuan-tuan dan puan, ilmu yang dimanfaatkan tadi. Yang keempat ialah doa anak yang saleh dan anak yang salehah. Tuan-tuan bayangkan anak yang mana nak mendoa? Anak tak sembahyang nak mendoa kita? Anak yang tak baca Quran nak mendoa kita? Anak yang berpoya-poya nak mendoakan kita? Mak repit nak mendoakan kita? Anak yang pagi, petang, siang, malam dengan motosikal, dengan girlfriend, boyfriend di belakang motosikal nak mendoakan kita. Anak yang bercumbu-cumbu nak mendoakan kita. Saudara-saudara, tentulah anak-anak yang saleh. Tentulah anak yang salehah. Di komplek Anjung Husnul Khatimah, di antaranya nanti kita bina manusia. Anak yang saleh, anak yang salehah. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, bersama dengan ibu dan ayah mereka, insyaAllah, dalam didikan namanya, pendidikan hujung usia, mati dalam husnul khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa juga 26 hari bulan Jun. 26 hari bulan Jun, lebih kurang sebulan daripada sekarang, saya dengan Ustazah Muzayyanah akan mengendalikan webinar atau seminar atau workshop atau bengkel bertajuk
Isteri, nombor test. Tulis dekat kita, WhatsApp dekat kita, insya-Allah. WhatsApp nombor-nombor, 2 nombor tadi, tuan-tuan WhatsAppkan kepada kita. Kita daftarkan, insya-Allah. Nanti akhirnya kita keluarkan sijil kepada tuan-tuan dan puan. Percuma, tuan-tuan, percuma. Tak payah bayar apa-apa pun, percuma, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu. Terima kasih kepada Ustazah Umi Maudah. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton bersama-sama. Jangan lupa minggu depan, jangan lupa pagi. Tuan-tuan, malam ni tuan-tuan, malam ni namanya malu bertanya sesat jalan. Malu bertanya sesat jalan malam ni. Tanyalah apa pun, yang akan menjawabnya nanti Ustaz Akib Abdullah, yang saya akan menjadi moderatornya, insya-Allah, tuan-tuan. Pukul 9 suku pada malam ni. Jangan lupa. Besok pagi, tuan-tuan, besok pagi kita akan bertemu dengan anak-anak muda ni. Ustazah Syaurah, penghafaz Al-Quran, hebat dia, tuan-tuan. Ustazah Syaurah Ishak dan Wan Suhailan akan bersama dengan kita. Dan malamnya, tuan-tuan, jangan lupa malamnya fiqh hawa Ustazah Nazirah Abu Bakar bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itu. Terima kasih sekali lagi kepada para penonton. Jangan lupa like and share. Sekarang juga like and share. Seramai-ramainya. Dan minggu depan pukul 7 seperti ini, hari Sabtu, tuan-tuan, sekali lagi Ustazah Maudah akan bertumbuh dengan tuan-tuan bersama dengan saya. Jumpa lagi, tuan-tuan dan puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.